Hai nasi goreng. Hai nasi goreng, sungguh enak. Hai Akmal. Ya. Dah jadi tukang masak dah sekarang? Hai, macam tak percaya je cikgu ni. Dah tukar profession Dulu bukan host ke? Cikgu, sekarang ni zaman dah berubah cikgu. Banyak je lelaki ni jadi chef cikgu. Kan biasanya masak-masak ni kerja perempuan. Cikgu nak order apa ni? Okey, saya nak nasi goreng Cina satu. Alamak, ni yang last punya cikgu. Tapi tak Alamak. apalah, cikgu ambil je lah. Nak masak Baik. sendiri cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Akmal Nazri dan inilah dia Menengah Rendah. Dan saya pasti tadi anda dah tahu siapakah gurunya yang tak jadi nak beli saya pergi nasi goreng. Siapakah beliau? Jom kita tengok dulu profil guru hari ini. Yap, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Kushairi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Macam mana saya punya nasi goreng sedap ke? Okey, boleh. Boleh makan. Boleh makan. Itu agak panjang ya, Cikgu ya. Cikgu, hari ini kan kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Ya, betul. Dan saya pasti bukan hanya kita berdua saja, kita juga akan bersama dengan anak-anak murid Cikgu. Dan siapakah mereka ni, Cikgu? Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka? Okey, anak murid saya ada 4 orang ni. Okey, yang pertama itu Ngan. Okey, Yap. Ngan. Lambai sikit, Ngan. Hello, Ngan. Okey, yang kedua Felix Morgan. Alright, hai Philip. Lambai sikit balik. Okey. Okey. Yang ketiga Nurul Hidayah. Baik. Dan yang keempat Munirah. Okey, boleh lambai semua. Lambai semua. Senyum. Alright. Okey. Nice one. Baiklah, inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot kali ini, Cikgu kan? Okey, betul. Dan Cikgu, saya macam tertanya-tanyalah kan, apa kena-mengena pendidikan kesihatan dengan kita memasak nasi goreng lah, dengan saya tanya macam Cikgu tanya tadi kan? Bukan perempuan ke sekarang yang banyak jadi chef ni? Saya macam, apa kena-mengena dengan pendidikan kesihatan ni, Cikgu Kushairi? Okey, Akmal. Tak apa. Hari ini saya akan terangkan kamu apa itu yang berkaitan dengan gender. Okey. Okey, kita tengok. Okey, tajuk yang pertama adalah pada hari ini adalah Unit 1 Kesihatan Diri dan Reproduktif. Baik. Okey, reproduktif maksudnya di akhirnya standard pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud gender. Okey. Okey, yang kedua, murid dapat memerihal identiti gender dan peranan gender. Okey. Okey, dan yang ketiga, murid dapat menganalisis berkaitan proses sosialisasi dengan identiti gender dan peranan gender. Okey. Okey, dan yang terakhir, murid dapat menjana idea bagaimana proses sosialisasi boleh mempengaruhi identiti gender dan peranan gender. Baik. Okey, ini yang di akhir pembelajaran yang kami harapkanlah, yang saya harapkan pelajar dapat. InsyaAllah. Okey. Alright. Okey, sekarang kita pergi pada gender. Okey, gender. Okey, saya nak tanya murid-murid, siapa tahu apa maksud gender? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Angkat tangan terlebih dahulu. Felix. Silakan. Pada pemahaman saya, gender adalah berkenaan lelaki dan perempuan. Okey, Felix. Okey, lelaki dan perempuan. Okey, Felix, jawapan kamu betul. Okey. Tetapi ada jawapan yang lebih tepat lagi. Iaitu? Okey, contoh jawapan yang lebih tepat tadi adalah cara seseorang membawa diri sama ada dari segi pertuturan dan tingkah laku seseorang lelaki atau perempuan. Okey. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu apa maksud gender dan apa itu jantina. Baik, Okey, cikgu. ini maksud gender. Okey, jantina pula. Okey. Siapa yang boleh tahu boleh beritahu saya apa maksud jantina? Okey. Okey, Ada mungkin tak? boleh angkat tangan dulu siapa yang nak jawab. Okey. Nampaknya dia orang tak tahu. Tak apa, yang ini saya beritahu. Okey. Okey, silakan. Okey, maksud jantina adalah perbezaan biologi antara lelaki dengan wanita dari segi berupa bentuk kromosom, alat kelamin dan sebagainya. Contohnya lah, kalau lelaki, apa dia punya bentuk kita? Macam kita, macam Akmal. Apa yang ada pada Akmal yang mengatakan Akmal ni lelaki? Saya dah ada anak, cikgu. Okeylah, okey, anak daripada segi fizikal?
Dari segi fizikal cikgu saya ada tangan, saya ada rambut juga. Okey. Mungkin cikgu boleh bagi tahu secara yang detail cikgu ataupun secara general. Okey, Akmal. Kalau lelaki dia mesti ada jambang dan misai. Oh, yalah cikgu. Itu dapat membezakan kita lelaki dan perempuan. Okey, kalau perempuan pula dia daripada segi suara yang lunak, kulit yang halus, rambut yang panjang. Okey, itu beza lelaki dan perempuan. Betul cikgu. Itu salah satu secara general lah cikgu kan. Okay. Bila kita dah faham maksud jantina dan gender, jadi kita boleh membezakan apa itu gender dan apa itu jantina. Betul. Okey. Alright. Okey cikgu, sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi mengenai kita punya mata pelajaran pendidikan kesihatan ni, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana? Selepas ini dalam Menengah Rendah. Okey. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, saya ada satu soalan lah kepada cikgu. Sekiranya kalau masuk dalam peperiksaan kan, dia tanya apa perbezaan di antara gender dan juga jantina. Saya nak jawab apa cikgu? Okey, saya ulang balik tadi. Okey. Jantina adalah perbezaan biologi daripada beza kromosom. Okey, jantina kromosom, rupa bentuk dan juga genetik. Okey. Daripada segi gender pula adalah tingkah laku. Itu perbezaan dia. Okey, fahamkan murid-murid? Wah, padahal saya nak tanya cikgu kan? Okey. Cikgu, jom kita sambung kita punya kelas kita. Untuk kelas pada hari ini, kita mulakan dulu dengan kita saksikan satu video mengenai gender. Alright. Okey, jom kita tengok. Cikgu, siapa cakap lelaki tak boleh bersilat dekat dapur, cikgu? Saya tengok pun saya kagum tadi. Dan tak kurang hebatnya siapa kata juga wanita tidak boleh jadi ahli bomba, tentera semua tu. Zaman dah berubah tau, kawan-kawan. Okey, kita tengok macam mana perempuan boleh kerja bahagian yang kritikal. Maksudnya bahagian memerlukan kekuatan, kudrat pun boleh lakukan kan? Betul, cikgu. Okey. Saya nak tanya di kalangan murid-murid kita ni, baik. Siapa di kalangan murid-murid kita ni yang ada saudara mara ataupun ahli keluarga yang terlibat dengan pekerjaan yang bukan didominasi oleh satu gender? Siapa? Siapa ada? Boleh angkat tangan? Siapa ada? Ngan. Okey, Ngan. Silakan. Ya, bapa saudara saya dia pernah bekerja di hotel yang terkemuka sebagai chef.
Okey, okey. Terbaiklah. Jadi Akmal, Ngan mungkin lebih dekat daripada kita mengenai tajuk ni. Sebab Betul. dia ahli keluarga dia ada yang terlibat kan? Yes. Okey. Okey. Okey, murid-murid, untuk kita memahami apa itu gender, okey, gender ni kita kena faham ada 3 benda yang berkaitan dengan gender. Baru kita boleh tahu apa itu maksud gender. Okey. Okey. Yang pertama, identity gender. Okey. Dan yang kedua, peranan gender. Baik. Dan yang ketiga adalah orientasi gender. Okey, Akmal. Okey, kita tengok. Apa itu identity gender? Aha. Okey. Akmal, okey, saya nak nanti kalau dia boleh menjawab, Akmal bagi dia bintang. Boleh, cikgu? Okey, kita tengok siapa yang menjawab, Akmal bagi 1 bintang. Boleh, cikgu. Okey, kita bagi dia reward, okey? Okey. Ganjaran. Okey, yang pertama, identity gender. Siapa yang boleh jawab? Angkat tangan dan jawab. Apa maksud identity gender? Ha. Siapa boleh jawab, boleh angkat tangan. Siapa? Okey. Felix. Felix nak jawab? Felix Okey, nak jawab ke? Okey, Felix nak jawab. Apa maksud identity gender? Maskulin, cikgu. Oh, maskulin. Okey, saya rasa salah tu. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Okey. Okey, maksud dia, Felix, saya nak maksud dia. Okey, maksud dia tata cara yang memperlihatkan aspek perwatakan, sikap tingkah laku dan tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Identity gender ni dia ada 2 sahaja, lelaki dan perempuan. Okey? Okey. Okey, yang kedua. Okey, peranan gender. Okey, peranan gender ni saya nak tanya, siapa tahu apa peranan gender? Okey, siapa boleh jawab? Peranan gender. Peranan Ada tak? gender. Siapa boleh jawab? Okey, sebab kat sini ada 2 orang lelaki, Akmal dengan Felix, kita Okey. pergi bahagian lelaki dulu, kita tanya Felix dulu. Okey. Okey, apa peranan gender Felix? Maskulin, cikgu. Okey, betul, maskulin. Okey. Akmal? Kalau saya, cikgu. Ya. Lasak, cikgu. Lasak. Okey, betul. Okey, tapi kat sini saya senaraikan lagi. Okey, maskulin, berwibawa, lasak, cara berfikir logik, memimpin, seorang bapa dan pelindung keluarga. Ini peranan gender. Jadi betul jawapan Akmal. Philip pun betul juga, cikgu. Sebab itu saya akan bagi bintang dekat Philip, Yes, cikgu. bagi bintang dekat Felix dulu. Ya, okey. 1 bintang, okey? Ya. Okey. Ya. Okey, kita pergi pula pada bahagian perempuan. Okey. Okey, perempuan ada 3 orang. Jadi kita tanya seorang satu. Okey, Alright. first, siapa nak jawab? Pertama sekali, siapa nak jawab? Okey, Hidayah. Silakan. Hidayah boleh jawab? Feminim, cikgu. Feminim. Okey. Okey, boleh diterima. Nanti kita tengok betul ke tak jawapan. Itu kata Hidayah. Kata Hidayah. Kita tengok Munirah pula. Lemah lembut, cikgu. Lemah lembut. Okey. Ya. Okey, Ngan. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu. Okey, kita tengok. Okey, feminim. Okey, betul. Betul. Feminim, lemah lembut, sopan santun, okey, membantu, bersifat membantulah maksudnya. Okey. Okey, ibu sebagai seorang ibu dan juga pelindung. Maksudnya dekat sini ketiga-tiga jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita tadi betul lah, cikgu? Betul. Jadi setiap seorang dapat 1 bintang. Yes. Okey, semua dapat bintang, cikgu. Okey, terbaiklah, cikgu. Kecilnya bintang aku mah. Ada apa salah lagi ke, cikgu? Nanti saya akan upgradekan bintang tu, cikgu. Ya, alright. Okey. Dah 2 kita tahu tadi, peranan gender dan identity gender. Okey, dan yang terakhir yang kita kena tahu, orientasi gender. Okey. Okey, siapa boleh jawab mengenai orientasi gender? Siapa di kalangan murid-murid nak menjawab? Hidayah angkat tangan. Silakan. Okey, Hidayah. Apa yang saya faham, cikgu, orientasi gender ialah ciri-ciri yang ada pada seseorang. Bagi perempuan, ialah suara lunak, berkulit lembut dan berambut panjang. Okey, betul Hidayah. Okey, orientasi gender ni, okey, kita tengok apa maksud dia. Pandangan diri terhadap ciri-ciri dan nilai kendiri tentang aspek fizikal. Maksudnya pandangan diri, maknanya pandangan diri kita sendiri. Kita yang menentukan orientasi gender kita. Contoh, macam seorang lelaki, saya tengok saya ada jambang, saya ada misai, saya ada janggut dan saya bersasa.
mana saya memang seorang lelaki. Okey, jadi penampilan saya mesti sebagai seorang lelaki. Kalau perempuan macam Hidayah kata tadi, suara lunak, kulit lemah lembut, rambut panjang. Okey, tapi fizik kena ingat ini lebih kepada fizikal. Okey, jadi itu yang kita boleh nampaklah melalui fizikal. Okey, jadi jawapan Hidayah, jawapan Munirah betul. Betul. Okey, bagi bintang. Kita bagi bintang. Hidayah cikgu Kita bagi besar sikit. Munirah, Oh, Munirah cikgu tak apa, Okey, nanti Hidayah Hidayah. saya dah bagi awak advance. Pastikan awak jawab betul tau. Okey, Munirah cikgu Munirah. Okey, cantik cikgu. Dah besar dah sikit, saya upgrade bintang saya cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Lepas dah menjadi tiga perkara mengenai gender, sekarang kita akan pergi stereotype gender. Okey. Okey, stereotype gender Okey, ada siapa-siapa boleh tahu stereotype gender? Munirah, tengok. Okey. Dia marah tadi sebab kan Akmal bagi Saya bagi bintang ke advance. Hidayah. Okey, Munirah, apa dia Munirah? Apa yang saya tahu, stereotip gender ialah penilaian sama ada negatif ataupun positif terhadap sesuatu perkara tapi tak sama dengan realiti. Okey, Munirah, betul. Okey, tapi jawapan yang lebih tepat adalah pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum tentang ciri-ciri seperti gender, ras dan budaya. Okey, stereotip ni maksudnya Akmal, Contohlah kita sebagai orang Islam, kita dah letak pada bukan orang Islam, pada budaya orang Melayu. Orang Melayu dia akan letak pemimpin mesti lelaki. Itu dah jadi stereotip. Okey, kita dah menetapkan seseorang satu jantina itu untuk dia boleh buat apa dan dia boleh buat apa. Itulah makna stereotip. Baik. Okey, sebab stereotip ni dia apa yang kita tentukanlah. Maksudnya jantina ni boleh buat ni, jantina ini boleh buat ni, jantina ni tak boleh buat ni. Itu maknanya stereotip. Gender. Okey. Dan saya pun berikan bintang tadi kepada Munirah juga. Hidayah pun dah dapat. Okey, jadi cikgu. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Boleh. Okey. Anda semua jangan ke mana-mana selepas ini dalam Menengah Rendah. Oh, maskulin sangat ni. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Kalau kita dapat lihat dekat sini, Philip dan juga Ngan ada 1 bintang dan kawan-kawannya ada lagi 2 bintang. Ni dapat 2 bintang. Jangan risau Ngan dan juga Philip. Lepas ni kalau awak jawab soalan, betul akan dapat bintang. Okey, alright cikgu. Ini seterusnya kalau saya nampak implikasi stereotip. Apa maksud dia cikgu? Okey, tadi kita dah belajar pasal stereotip gender. Betul. Okey, bila dah ada stereotip gender, kita kena tengok apa implikasi dia. Okey. Implikasi ataupun kesan. Okey, kita tengok Okey, yang pertama, gagal memaksimumkan pengetahuan dan kemahiran yang ada. Alright. Okey, maksud di sini, contohlah, engineering kita tahu kejuruteraan adalah lebih kepada lelaki. Tapi kita jangan lupa bahawa perempuan dia lebih kepada pengetahuan. Okey. Orang perempuan ni dia lebih kepada teori. Dia lebih pakar pada teori. Jadi dia lebih berpengetahuan daripada bukan lebih pengetahuan, maksudnya dia lebih advance lah daripada lelaki. Kan, tapi bila dia tak dapat menggunakan sebab kita dah stereotipkan dia orang, jadi maknanya dia tak dapatlah buat kerja tu. Padahal dia lagi bagus daripada yang lelaki. Jadi pengetahuan yang ada pada dia hanya setakat guna untuk belajar saja, tapi tak boleh diaplikasikan. Okey, yang kedua, mangsa akan mengalami masalah emosi dan kurang keyakinan diri. Okey, sebab apa? Kita ada pengetahuan, contoh macam murid-murid ada pengetahuan tetapi dia tak dapat keluarkan. Dia hanya pendam pada diri dia. Jadi dia akan rasa geram, dia nak menyatakan apa yang dia tahu. Okey, jadi apabila dia pendam lama-lama, dia akan hilang keyakinan diri dia.
Sebab dia rasa dia lebih bagus daripada yang memberi pendapat ataupun apa-apa, tetapi kerana dia dah dikongkong oleh stereotip, dia terpaksa pendam saja apa yang dia tahu tu. Itu bahaya juga stereotip ni. Itu dikatakan stereotip, cikgu. Ya, okey. Yang keempat, wujud jurang antara gender daripada segi ekonomi. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Okey, kamu tengok. Dulu lebih banyak kita kata bos lah. Okey, bos dia akan lebih kepada lelaki. Yang akan jadi bos adalah lelaki. Ni zaman dulu lah, cikgu. Zaman dulu. Baik. Okey. Tapi sekarang kita tengok lelaki dan perempuan dua-dua boleh menjadi bos. Betul. Okey. Bila dua-dua menjadi bos, maknanya ekonomi, contoh saya bos dan isteri saya bos, maknanya pendapatan kami setara. Kalau dulu lelaki saja yang boleh jadi bos dan perempuan menjadi pekerja, maknanya pendapatan perempuan ini tidak akan melebihi lelaki. Dan kita jangan lupa juga lelaki boleh berada di bawah dan perempuan juga boleh berada di atas. Betul. Benda ini dah semakin berkurang di Malaysia. Kita tengok ada ahli politik, ketua hakim, betul. Kan? Sekarang pun speaker, semua dah boleh berarah daripada perempuan kan. Okey, yang terakhir, yang keempat, menjadi setiap perkara berpandukan gender. Kenapa? Bila kita nak buat keputusan je, kita kata, oh, perempuan. Dia tak boleh macam ni, dia tak boleh macam ni. Kenapa kita mesti tengok pada gender? Kenapa kita tak tengok kepada pengetahuan dia? Kenapa kita tak tengok kepada apa kebolehan dia? Jadi dekat sini, inilah implikasi dia. Jadi kalau kita kurangkan stereotip ataupun tak ada langsung stereotip, mungkin negara akan lebih maju. Setiap insan akan lebih dapat mengeluarkan dia punya modal insan dia. Okey, murid-murid, faham tak? Apa yang saya terangkan ni? Semua angguk-angguk tadi. Cuba cerita balik apa yang cikgu explain tadi. Boleh tak? Hidayah, kamu boleh tak explainkan saya wujud jurang antara gender dari segi ekonomi? Kalau kamu tak boleh, saya bagi Ngan. Sebab Ngan 1 bintang. Philip pun 1 bintang. Philip pun 1 bintang. Okey, saya bagi Ngan lah. Okey, Ngan. Wujud jurang antara gender dari segi ekonomi? Silakan, Chef Ngan. Kamu bersetuju tak apa yang saya cakap ni? Saya setuju. Kenapa kamu setuju? Sebab macam cikgu cakap tadi, lelaki dengan perempuan dua-dua boleh jadi bos. So, pendapat semua tu serata lah. Dari segi ekonomi. Daripada segi ekonomi kan? Dan ekonomi pun akan berkembang dengan pesat. Dan akan ada persaingan yang cukup sihat sebenarnya kan, cikgu? Betul. Okey. Bagi Ngan 1 bintang. Okey. Memandangkan saya bantu Ngan tadi, saya bagi bintang setengah saja. Boleh ke, cikgu? Bagus Ngan, bagus. Bintang, cikgu. Okey. Saya nak dengar pendapat daripada Felix pula. Kita tolong dia dapatkan bintang yang kedua. Okey, Philip, silakan. Okey, Felix, contohlah. Saya bertanya kamu, betulkah menjadikan setiap perkara berpandukan gender? Kamu setuju tak dengan apa yang saya cakap? Setuju. Setuju. Kenapa awak cakap setuju? Contohnya, jika saya pergi ke sekolah, kawan-kawan perempuan saya pun berhak ke sekolah dan mendapat ilmu yang sama. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Philip? Sebab saya rasa itu merupakan salah satu jawapan yang cukup brilliant. Brilliant, my man. Brilliant. Betul, cikgu. Okey, betul. Bagi 1. Saya bagi 4 boleh, cikgu? Jangan banyak sangat. Okey. Satu je, cikgu. Okey. Betul, cikgu. Sebab kita tahu kan kalau ilmu ni kan, kalau macam lelaki kena ilmu dia lebih, perempuan kena bagi sikit. Tak boleh ya. Betul tak, cikgu? Betul. Kena sama rata. Okey. Lepas kita dah pergi kepada stereotip, kita kena pergi ke kesamaan gender. Kesamaan gender. Baik, cikgu. Tersasul dah jadi. Apa, cikgu? Apa yang maksud di sebaliknya kesaksamaan gender ni, cikgu? Okey, kita tengok. Memberi akses kemudahan untuk sumber dan peluang tanpa mengira jantina. Okey, termasuk penyertaan ekonomi, membuat keputusan dan menilai tingkah laku yang berbeza. Ciri-ciri dan keperluan secara sama rata tanpa mengira jantina. Kesamaan maksudnya sama rata. Macam Felix cakap tadi lah. Kalau dia pergi sekolah,
kawan perempuan dia pun boleh pergi sekolah. Betul? Kan kalau dia dapat ilmu tu, maknanya kawan perempuan dia pun kena dapat yang sama. Betul. Okey, tapi kalau tengok tingkah laku, cita-cita maksudnya macam tadi, cita-cita pun setara. Dua-dua pun boleh bekerja yang contoh macam nak jadi bomber, dua-dua boleh jadi bomber. Tanpa mengira jantina. Okey, kesesamaan gender Okey, faham murid-murid? Boleh faham tak? Boleh ke? Okey. Alright. Okey. Ni kenapa tiba-tiba ada 5 pucuk surat ni, cikgu? 5 pucuk surat ni? Okey, 5 pucuk surat ni, dalam setiap surat ni ada penyataan yang stereotip. Okey, penyataan stereotip. Okey, jadi saya nak tengok bagaimana murid-murid dia boleh menjawab penyataan ini untuk menjadikan dia tidak bukan stereotip. Maknanya ada penyataan stereotip. Kita tengok apa jawapan-jawapan murid. Okey, boleh cikgu. Kita minta siapa dulu nak minta sampul. Sampul ada 5, putih, pink, merah, kuning dan hitam. Okey, jadi murid boleh pilih. Okey, siapa dulu nak pilih? Ngan dulu. Okey, Ngan pilih sampul apa? Ladies first, silakan. Saya nak pilih sampul hitam. Sampul hitam. Sampul hitam. Okey, Ngan pilih sampul hitam. Kenapa suka hitam, Ngan? Hitam itu menawan. Okey, kita tengok apa penyataan dia. Okey, Akmal. Penyataan dia, penting bagi saya untuk menempati masa. Okey, ini lebih kepada lelaki. Penyataan ini kepada lelaki. Okey, Ngan, kamu setuju tak dengan penyataan ini? Saya tak setuju. Kenapa? Sebab perempuan pun ada yang menepati masa. Sebab masa saya kecil, ibu bapa sudah nak ajar saya macam mana nak menepati masa. Yes, itu sebenarnya cikgu. Nampak? Ngan telah membuka satu dimensi baru untuk saya. Kenapa, Ngan? Kenapa? Sebab selama ni kalau memang saya akan tunggu lama dekat rumah kalau nak berkeluar pergi jalan. Sebabnya kita dah tahu perempuan akan ambil masa lama untuk bersiap. Akmal? Ya, cikgu. Akmal yang lama ke atau... Kita akan ke soalan seterusnya, cikgu. Tapi betul, cikgu. Apa yang Ngan berikan tadi kan, dia punya pandangan. Sebenarnya zaman sekarang ada juga maupun lelaki ataupun wanita yang betul-betul orang kata on time, yang pandai bahagikan masa sebenarnya, cikgu. Sebab tu stereotip ni tak sesuai dah sekarang. Betul. Okey, yang kedua. Sampul yang kedua. Siapa yang nak pilih? Kita bagi bintang, cikgu. Lupa. Bagi bintang. Bintang untuk Ngan. Bagus saya, Ngan. Jawapan kamu. Alright. Okey. Yang kedua, siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab? Okey, Hidayah. Okey, warna apa Hidayah? Saya pilih warna pink. Warna pink. Okey, warna pink. Okey, ini dia. Okey, perasaan empati merupakan satu aset bagi saya, perempuan. Okey, perempuan kita tahu dia lebihkan perasaan empati ni. Kita tengok, betul ke lelaki tak boleh tunjukkan perasaan empati? Siapa cakap? Okey, apa jawapan kamu, Hidayah? Pandangan cikgu juga. Pandangan, yes. Okey, silakan. Walaupun saya seorang perempuan, saya tidak bersetuju. Hal ini kerana bapa saya juga seorang yang empati. Beliau juga selalu ada dengan saya ketika saya bersedih. Okey, betul. Lelaki dia tak pandai nak menunjuk empati dia. Kan kita lah orang lelaki. Saya tak tahu Akmal mungkin dia seorang host, dia boleh tunjuk empati dia. Macam setengah lelaki, dia akan simpan bila dalam keadaan sunyi, dia dah berdua, anak dia dah tidur, baru dia tunjukkan empati dia. Betul, cikgu. Kan dia tak pandai nak menunjuk. Sebab lelaki ni kita tahu dia lebih dia kasar. Dia tak pandai nak orang kata menunjukkan dia punya ekspresi ekspresi kan, macam mana empati tu. Ya, sama juga kalau kita tanya, okey ke? Okey. Dah makan? Dah. Satu je cikgu kan. Okey, betul. Dah betul tu, bagilah markah bintang. Okey, kepada Hidayah kan? Hidayah. Okey, Hidayah. Alright. Okey, sengit nampaknya. Ya, 3-3-2-2, cikgu. Okey, tadi Ngan dah jawab. Hidayah dah jawab. Okey, Felix, kamu nak sampul warna apa? Okey.
Ni mesti warna merah ni. Saya warna merah, cikgu. Yeah. Nampak cikgu? Kita ada wifi yang sama. Yes. Okey, kenapa warna merah, Felix? Kerana yang itulah warna Hong. Oh, warna Ong. Ong. Wah. Okey, tak sangka saya Felix pun percaya benda tu. Ya, warna Ong. Okey, kita tengok. Okey, Dalam Felix. sampul surat ni dia tulis apa tu, cikgu? Saya perlu dihormati. Okey, perempuan biasanya dia nak dihormati. Kamu bersetuju tak, Felix? Saya tidak bersetuju, cikgu. Kenapa, Felix? Saya juga perlu dihormati oleh kawan-kawan juga. Maksud awak lelaki pun perlu dihormati juga daripada kaum perempuan? Itu maksud dia, cikgu. Yes. Betul. Okey, maksud dia tak kiralah lelaki dan perempuan, kita memang dah diajar untuk hormat menghormati. Betul. Jantina, umur kita kena hormat. Kan benda-benda macam tu kita dah diajar daripada kita kecil lagi. Kecil lagi. Okey, yang terakhir. Okey, Yang jadi kita berikan bintang kepada Philip, cikgu. Felix saya lupa. Yeah. Okey, Felix satu lagi bintang Felix. Alright. Oh, Felix dah mengejar ni. Okey, tinggal Munirah je. Okey, Okey. nampaknya masa pun telah tamat. Terima kasih Munirah. Okey Munirah. Ada warna putih dengan warna kuning. Okey, kamu pilih warna? Ni mesti putih ni. Ya, saya pilih warna putih. Betul. Okey, kenapa putih? Sebab putih tu dia macam suci, cikgu. Lepas tu cikgu sama dengan dinding rumah dia belakang tu. Nampak? Warna putih. Okey, Munirah. Penting untuk saya berjaya dalam apa jua yang diceburi. Okey, ini selalu pada lelaki. Okey, maknanya lelaki ni dia, apa dia nak dia kena dapat. Betul ke statement ni? Munirah? Tak juga, cikgu. Sebab saya pun ada juga cita-cita dan yang saya perlu kejar, cikgu. Apa cita-cita awak, Munirah? Jadi polis. Okey. Inspektor. Tak sangka, saya memang tak sangka sebab dia dekat sekolah dia lemah lembut. Dia nak jadi polis, okey? Okey, betul. Benda ni tak semestinya kepada lelaki saja. Sebabnya perempuan dia pun zaman sekarang perempuan dah boleh bekerja. Betul. Boleh katakan setiap rumah lelaki dan perempuan, suami dan isteri bekerja. Boleh katakan hampir separuh rakyat Malaysia macam tu. Okey? Okey, jadi betul. Jadi bagi bintang dekat Munirah. Kepada Inspektor Munirah kita. Inspektor Munirah, ya. Inspektor, saya nak bagi bintang ni, Inspektor. Tengok betul Okey, besar sikitlah saya bagi RM1 bintang dia. Okey, tak apalah, cikgu dapat bintang kan. Cikgu, saya nak tanya satu soalan lah kan, cikgu. Okey, boleh. Mengenai kesaksamaan gender ni, adakah ianya sebenarnya adil untuk kedua-dua jantina ini, cikgu, bila adanya kesaksamaan gender, cikgu? Okey. Bila mengatakan pasal kesesamaan gender ni, kesesamaan gender ni sama rata. Okey. Tetapi ada juga benda-benda yang perempuan tak boleh buat. Okey. Contohlah, perempuan tak boleh buat. Kenapa? Sebab kadang-kadang contoh macam kita nak jadi yang bahagian berenang ke bawah laut tu. Okey, untuk kan dalam tu kan. Okey, perempuan tak boleh sebab badan dia tak dapat menahan dia punya daya tu. Ada benda yang memang perempuan tak boleh ceburilah. Maksudnya bukan sebab dia perempuan tetapi sebab badan dia. Dia punya fizikal dia tak dapat nak menampung beban tu. Tapi kebanyakannya boleh. Contohlah, bukan kebanyakannya boleh apa? Kebanyakannya boleh bidang-bidang yang lain ataupun perkara-perkara yang lain. Okey? Kemal. Ya, cikgu. Okey. Bintang kepada saya ke, cikgu? Boleh lah. Okey, cikgu. Bintang saya letak kat muka saya. Okey. Jadi cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke, cikgu? Okey, kita berhenti rehat dulu. Jadi kepada anda semua nak fahamkan apa maksudnya kesaksamaan gender dan juga implikasi stereotip. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Okey.
Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Murid-murid semua okey ke? Mestilah okey sebab kalau kita dapat lihat dekat sini, nampak tak? Semuanya dah dapat bintang dan memberikan 100% fokus dalam kelas ini. Kita bagi tepukan dulu. Bila ujung-ujung ni kan cikgu, kita nak tahu apa yang cikgu bakal bertanyakan kepada mereka ni cikgu. Okey, untuk segmen kali ini yang terakhir sebabkan ini adalah segmen penutup. Okey. Maknanya sekarang saya nak tanya dia orang apa perasaan dia orang mengenai Ha. pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, empat murid saya termasuklah Akmal. Yap. Okey, boleh lukis emoji ataupun perkataan yang menggambarkan apa perasaan kamu pada hari ini. Okey, empat lukis Empat lukis cikgu Okey, lukis. Okey, kalau saya cikgu, saya dah siap lukis dah. Nampak tak? Gembira, siap ada love lagi cikgu kita bagi. Mana love dia? Yang ni. Macam rama-rama pun ada. Okey, bagaimana pula dengan kawan-kawan kita dah boleh Cuba angkat kertas itu? Okey. Okey, Munirah. Munirah, kenapa menangis Munirah? Hidayah yang menangis. Hidayah, kenapa menangis Hidayah? Hidayah, kenapa menangis Hidayah? Saya sedih cikgu sebab kelas dah habis. Alah. Hidayah, kelas habis dekat sini tapi kita jumpa di sekolah Hidayah Jangan tiba-tiba menangis lagi. Okey, tadi saya nampak Munirah gembira kan? Munirah tengok, Munirah Cuba boleh angkat Munirah. lagi sekali. Okey, angkat sekali lagi Munirah. Munirah, angkat lagi sikit kita tengok. Oh, dia smile. Senyuman dia Okey, pakai senyum. lipstick cikgu. Siapkan lipstick. Kenapa kamu gembira? Sebab saya dapat pelajari lebih lagi lah daripada apa yang saya faham tu. Maknanya ada penambahan ilmu. Ya. Ada penambahan ilmu dan kamu lebih jelas, betul? Okey, saya harap cikgu, nanti kamu praktikkanlah apa yang saya ajar, okey? Yes. Okey, my man Philip, cuba angkat lagi sekali kertas awak. Okey. Dia tak... Belakang sikit kertas tu. Angkat atas. Saya terkejut. Kenapa awak terkejut, Philip? Kerana rupanya masih banyak lagi yang saya tidak tahu pasal mengenai gender ni. Mungkin Philip terkejut tengok perempuan boleh bawa kapal terbang? Kan? Philip, saya macam nak tengoklah kalau muka awak terkejut macam mana, Philip. Cuba buat sikit. 1, 2, 3. Terkejut. Macam tu terkejut. Okay. Saya pun terkejut tau melihat reaksi tu. Okey, sporting lah Philip. Terima kasih. Okey, yang terakhir sekali, Ngan. Ngan. Okey, Ngan. Apa perasaan kamu, Ngan? Okey, cuba angkat sikit. Wah. Apa tu, senyum Ngan? dia Senyum. lebar, cikgu. Wah, okey, Man. Apa maksud tu? Kenapa awak berikan emoji itu? Saya gembira juga Sebab? sebab dapat belajar banyak pengetahuan lagi pada hari ini. Ya, Okey. itu dia cikgu Okey, kan. memang itulah tujuan dia untuk menambah ilmu pada murid-murid dan juga kepada kawan-kawan yang dekat rumah, okey? Betul. Okey, kita dah sampai tahap ni dan kamu boleh menjawab semua soalan saya. Betul. Saya nak minta kamu buat rumusan. Semua buat rumusan ringkas. Apa pembelajaran kita pada hari ini? Ringkas saja saya minta. Okey. Saya Siapa minta nak mulakan terlebih dahulu? Siapa dulu? Volunteer. Okey, Munirah. Okey, Munirah. Silakan Munirah. Apa yang boleh saya rumuskan ialah lelaki dan perempuan tak ada masalah jika mereka nak melakukan apa-apa jenis kerjaya yang diorang nak. Yes, betul tu. Saya bagi bintang lagi lah Kak Munirah. saya murah baik hati hari ni, cikgu. Ya. Okey, seterusnya siapa lagi nak berikan rumusan? Munirah sudah. Hidayah, silakan. Berebut-rebut dah. Lepas ni Ngan Okey. Kesimpulannya, stereotip gender ini perlu diambil berat oleh masyarakat supaya orang sekelilingnya berfikiran positif kepada seseorang itu walaupun berlainan jantina. Itu dia. Cukup tegas dia bagi cikgu statement itu. Bagus. Okey. Okey. Kita bagi bintang kepada Hidayah. Hidayah, jangan tertukar. Ya, betul cikgu. Hidayah. Okey, seterusnya Ngan. Ngan, bagi rumusan sikit Ngan. Okey. Yang saya dapat rumuskan pada hari ini ialah lelaki dan perempuan adalah sama. Kita tidaklah
kita tidak patut menentukan kerja-kerja mengikut jantina. Setuju cikgu. Okey, bagus. Alright, Okey, bagi Ngan satu lagi juga bintang. untuk Ngan. Okey. Okey, last sekali. Philip. Felix. Rumusan saya adalah hari ini kita belajar pasal jantina. Lelaki perempuan bukan lain-lain. Dia dua orang adalah sama. Contohnya perempuan boleh angkat barang dan lelaki pun boleh. Dua-dua pun ada kekuatan. Lebih kepada fizikal lah, sama. maknanya dua-dua boleh. Tak ada masalah, okey? Maknanya tak boleh membezakan fizikal lelaki dan perempuan lah. Itu Felix? Betul kan Philip? Okey, betul. Okey. Okey, satu Boleh diterima. bintang juga untuk Phyllis. Maksudnya dekat sini cikgu, kita tidak perlu orang kata buat diskriminasi kan. Ya, Perempuan betul. tak boleh buat kerja-kerja berat, lelaki je. Siapa cakap? Mana boleh cakap macam tu kan cikgu? Betul. Zaman dah berubah. Okey, cikgu. Rumusan daripada cikgu pula? Okey, rumusan secara keseluruhannya, okey, tak kiralah lelaki atau perempuan, okey, sama ada kamu kuat ataupun lemah. Okey. Kita tidak boleh mewujudkan stereotip gender tu. Maksudnya kita kena sama rata, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak kiralah apa daripada bidang pekerjaan ataupun pendidikan, peluang pekerjaan dan berbagai-bagai lagi. Maknanya semua diberi sama rata. Okey, itu maksud saya rumusan pada hari ini. Itu rumusan daripada cikgu. Okey. Dan dari segi penilaian prestasi daripada kawan-kawan kita ni cikgu. Okey, kalau kita tengok semua dapat 4 bintang. Betul tak? Ya ke cikgu? Jap, kalau Hidayah, okey, Hidayah pun 4 bintang. Terbaik Hidayah, bagi tepuk tangan untuk Hidayah. Bagus, Hidayah. Philip pun 4 bintang, Ngan pun 4 bintang, Munirah pun 4 bintang. Hebatlah anda semua. Okey, sebab semua 4 bintang jadi saya tak boleh nak bagi hadiah. Okey, jadi untuk menjadikan ada pemenang, saya akan minta kamu murid-murid untuk membuat puisi ataupun pantun ataupun sajak sebagai kerja rumah dan markah ekstra lah. Lepas kamu dah buat, kamu bagi dekat saya kat sekolah untuk saya war-warkan di sekolah. Siapa hantar dan dapat vote paling banyak, kamu akan dapat hadiah daripada saya di sekolah. Hadiah apakah itu? Kita nantikan di episod seterusnya. Dah macam game show dah cikgu. Okey, cikgu, kalau mereka orang kata nak dapatkan latihan-latihan yang cikgu dah ajarkan ataupun orang kata nak buat rujukan juga kan. Daripada mana tu cikgu? Okey, pelajar-pelajar murid-murid semua boleh merujuk kepada sumberku. Sumberku KPM. Okey, di situ semua maklumat mengenai bahasa Melayu, pendidikan jasmani, apa semua ada maklumat di dalam sumberku. KPM. Okey, baik cikgu. Dan tadi cikgu ada berikan aktiviti kepada murid-murid kita kan? Ya. Itu mereka lakukan di rumah lah cikgu? Di rumah. Dan dia akan hantar pada saya lah. Ya. Barulah saya boleh bagi hadiah. Kalau tak, semua bagi hadiah. Habis. Habis. Cikgu, ni, kan hari ni kan kita juga banyak bercakap mengenai cita-cita kan. Saya macam nak tahulah mereka ni sebenarnya nak jadi apa, sebab tadi kita dah tahu kalau Munirah jadi polis. nak jadi polis. Kalau Philip, awak nak jadi apa sebenarnya Philip? Boleh saya tahu ke? Saya juga polis. Oh, polis juga. Polis. Satu balai polis yang sama nanti kita akan jumpa mereka, cikgu. Okey. Kalau Hidayah dan juga Ngan, Hidayah dulu. Saya nak jadi doktor pakar bedah. Doktor pakar bedah. Okey. InsyaAllah satu hari nanti. Boleh kan? Tak ada Boleh, masalah tak ada kan, cikgu? masalah. Okey, kalau Ngan, ni mesti nak jadi macam bapa saudara dia, cikgu. Betul ke? Tukang masak. Ya, saya nak jadi betul. tukang masak. Wah, terbaiklah. Yang penting kalau ada usaha kan cikgu dan juga doa, insya-Allah apa saja yang kawan-kawan impikan akan tercapai satu hari nanti, insya-Allah. Cikgu, mungkin cikgu boleh beritahu kepada kawan-kawan juga kan aktiviti lagi sekali kepada mereka yang kita nak kena buat apa tu, puisi dan juga Puisi, sajak ataupun pantun. apa-apa saja. Ada tema ke cikgu? Okey, tema dia mengenai gender. Apa yang kita belajar pada hari inilah. Okey. Boleh. Itu tema dia cikgu Ya. Okey, jadi sebenarnya kalau murid-murid kat rumah pun boleh buat juga, hantarkan cikgu ke? Banyak nanti. kena hantar email lah. Okey, jadi inilah murid-murid yang bersama kita hari ini. Boleh tak kita bagi tepukan sekali lagi? Alright. Okey.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Hidayah, Philip, Ngan dan juga Munira. Mereka ni memang sporting lah cikgu Ya, kan. betul. Dan memberikan 100% fokus dalam kelas kita. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kita. Kan cikgu Kushairi di dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Ingat apa yang cikgu cakap tadi? Janganlah stereotip kan cikgu. Betul. Perempuan tak boleh buat ini. Lelaki pula tak boleh buat yang ini. Perempuan sentiasa betul. Lelaki pula sentiasa betul. Tidak boleh macam tu. Sebab apa cikgu? Zaman sudah berubah. Yes. Okey, jadi kepada anda semua kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap, kami mohon maaf. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Bye.